Berita menarik hari ini di asoka.com, Khamis 2 September. Kita mulakan dengan berita utama. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor hari ini menyatakan penghargaan dan terima kasih Kerajaan Negeri atas sumbangan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hazani Ghazali yang menamatkan tugas di Sabah hari ini. Jelasnya Kerajaan Negeri menghargai jasa dan pengorbanan pasukan keselamatan terutamanya polis dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman awam di Sabah lebih-lebih lagi dalam mendepani ancaman pandemik COVID-19. Haji Ji sebelum itu menerima kunjungan hormat Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah yang turut disertai Hazani dan Pesuruhjaya Polis Sabah yang baharu Datuk Idris Abdullah di Pejabat Ketua Menteri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Untuk berita seterusnya, PDRM sentiasa bersiap siaga untuk berdepan ancaman dan cabaran yang mungkin berlaku hampir setiap hari di perairan negara. Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata, kesiapsiagaan itu membabitkan pemantapan tindakan dan operasi dari semasa ke semasa untuk mengekalkan keselamatan negara. Katanya ia juga membabitkan kawalan kemasukan warga asing serta penyeludupan barang terlarang sekaligus menghalang penularan wabak COVID-19. Baiklah, ini berita menarik berikutnya. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA merancang untuk menambah 2 lagi batalion pasukan Gerakan Am PJA di Sabah. Pengarahnya Datuk Zainal Abidin Kasim berkata, 2 batalion berkenaan sudah dibincangkan dan dirancang untuk diwujudkan di daerah Keningau dan Semporna. Katanya ia akan membabitkan sekurang lebih 1,000 anggota dan pegawai bagi kedua-dua batalion berkenaan. Ini pula kupasan perkembangan bencana banjir di kawasan pantai barat Sabah, di mana sebanyak 45 kampung di daerah ini dan 15 kampung di daerah Kecil Mambakut dilanda banjir berikutan limpahan air Sungai Padas dan Sungai Mambakut sejak malam tadi. Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Beaufort berkata setakat jam 9.46 pagi tadi, bacaan kedalaman air di kedua-dua sungai melebihi paras bahaya iaitu 9.26 meter di Sungai Padas dan 7.36 meter di Sungai Mambakut. Sabah berharap memperolehi kira-kira 2.8 juta dos vaksin COVID-19 lagi sepanjang bulan ini bagi meningkatkan kadar vaksinasi di negeri ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, sasaran purata pemberian vaksin pula akan ditingkatkan kepada 60,000 dos sehari sepanjang September. Sementara itu, bagi perkembangan COVID-19 di Sabah pada hari ini pula mencatatkan jumlah 2,329 kes dengan menunjukkan penurunan kes sebanyak 101 kes berbanding semalam iaitu 2,430 kes. Bagi berita terakhir dari kami, ini berlaku di pantai timur Sabah di mana seorang pemandu lori ditahan dalam ops benteng kerana menyeludup 8 individu warga Indonesia ketika melalui sekatan jalan raya di kilometer 12 Jalan Lahad Datu Tawau di Borneo Mabel semalam. Dalam kejadian jam 9.40 malam itu, semua mereka terdiri daripada seorang wanita dan 7 lelaki ditemui bersembunyi di bahagian kontena lori jenis Hino dipandu suspek warga tempatan berusia 35 tahun. Ketua Polis Daerah Lahad Datu Asisten Komisioner Rohan Shah Ahmad berkata, hasil pemeriksaan mendapati 3 daripada warga asing terbabit tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Baiklah, itu sahaja yang kami dapat kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di asoka.com.